Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahul musta'an. Allahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, letakkan kerendahan, keikhlasan dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Buang daripada hati kami rasa sombong, riak, takabur dan sebagainya ya Allah. Daripada bersarang dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan Nazir, tuan-tuan imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan seluruh yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati dan berkatilah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya kita masih lagi berada atas muka bumi, masih lagi diberi kehidupan, masih lagi diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpuasa, untuk kita melakukan ketaatan, dan mudah-mudahan kehidupan yang Allah beri kita makin dekat, makin hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, makin taat pada Allah Subhanahu wa taala, makin takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan, diwajibkan atas kamu puasa macam umat terdahulu berpuasa. Mudah-mudahan, moga-moga Allah harapkan kita ni tuan-tuan sebagai hamba Allah atas satu-satu ibadah itu kesannya makin takwa, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Takwa ni bahasa mudah dia apa dia? Makin takut. Kita ibadah ni kita nak ada kesan makin takut dengan Allah. Kita sembahyang rasa takut dengan Allah. Kita baca Quran makin takut dengan Allah. Kita berpuasa saat ini juga makin takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tuan-tuan, kita dah hari yang keberapa ni? Hari yang ke-9. Subhanallah. Mudah-mudahan hati kita dalam keadaan subhanallah, Allah letakkan ketenangan, Allah letakkan kebahagiaan. Bagaimana ingatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrul ramadan syahrun mubarakun tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fi maradati syayatin. Biasa dah kita dengar hadis ni. Dah sampai hari yang ke-9. Apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu bulan, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Apa maksud keberkatan? Ada manfaat kebaikan. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Ulama dia memberi maksud daripada hadis ini, dibuka pintu-pintu syurga. Allah jemput kita masuk syurga tuan-tuan. Allah jemput kita masuk syurga. Allah sediakan segala juadah kebaikan, juadah ibadah, bukan juadah makanan. Juadah ibadah, rebut, ambil lah. Bermakna Allah jemput kita masuk syurga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Allah tutup pintu neraka, bermakna Allah nak gugurkan dosa kita. Peluang Allah nak gugurkan dosa kita. Ingat, Ramadan ini bukan awalnya hanya awalnya rahmat, bukan hanya pertengahannya keampunan, bukan hanya pengakhirannya pelepasan daripada api neraka, tapi hari-hari kita berpuasa Allah bagi rahmat, Allah bagi keampunan. Malamnya Allah ampunkan dosa, malamnya Allah bebaskan kita daripada api neraka. Tuan-tuan, ada orang hidup lagi kat dunia ni, tapi namanya Allah dah catat dekat pintu neraka. Hidup lagi kat dunia ni, tapi namanya dah ada kat pintu neraka dah. Allahu akbar, na'udzubillah min zalik. Tapi beruntunglah orang-orang yang masih hidup lagi, namanya Allah dah catat dekat pintu syurga. Amin, mudah-mudahan kita. Tuan-tuan seluruh yang dirahmati Allah, itu sebab tuan-tuan, ada orang nak masuk Ramadan, Allah matikan dah. Ramadan lepas last pada dia. Tapi kita Allah beri peluang lagi.
Kita Allah beri peluang lagi untuk masuk tuan-tuan. Ingatan saya juga semua yang ada ni. Kita doa banyak-banyak. Allah beri kesempatan untuk kita berada dalam Ramadan hingga akhirnya, insya-Allah. Amin. Ingat tuan-tuan yang dirahmati Allah, dosa kita banyak. Bila sebut dosa kita banyak, Ramadan inilah peluang untuk kita minta ampun. Peluang untuk kita gugurkan dosa dan peluang untuk kita padam andai ada nama kita dekat pintu neraka-neraka Allah. Na'udzubillah. Tuan-tuan seluruh yang dirahmati Allah, saya nak ajak seketika kita baca sama-sama, ambil keberkatan Ramadan dan keberkatan hari Jumaat yang mulia ni. 10 ayat kita baca sama-sama, boleh tuan-tuan? Daripada surah Kahfi. Mudah-mudahan ada barakah. Silakan kita baca sama-sama. Kita tadabbur 10 ayat ini. Mudah-mudahan daripada surah Kahfi, barang siapa yang baca, barang siapa yang tadabbur, barang siapa yang renung di sebalik surah Kahfi ini, yang Allah bagi ingat di sebalik surah Kahfi ini ada nilai kehidupan pada kita. Ya, ada ilmu tentang kehidupan. Bagaimana Allah cerita tentang Dajjal, bagaimana Allah cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj, Allah cerita tentang kisah Nabi Musa, Allah cerita yang awal anak-anak muda yang lari daripada pemimpin yang zalim, bagaimana nak pelihara akidah. Jadi kita baca sama-sama, insya-Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan kelebihannya Allah hindarkan daripada fitnah Dajjal, insya-Allah. 10 ayat tuan-tuan. Yang hafal alhamdulillah, yang tak hafal boleh capai Quran yang ada, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyudhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Seluruh yang dirahmati Allah, Ramadan ini bulan Allah turunkan Quran. Ramadan ini Allah muliakan sebab Quran turun pada dia. Kita nak mulia tuan-tuan, kita hampir dengan Quran, kita baca Quran, kita tadabbur. Bukan hanya dalam Ramadan ini kita bertadarus, tapi kita bertadabbur dan kita faham apa yang ada dalam Al-Quran. Quran ni kalau kita faham tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia boleh ubah perangai kita. Bagaimana kisah Sayyidina Umar sebelum dia masuk Islam, adik dia sedang baca Quran, ditampar adik dia. Ditampar tuan-tuan, jatuh lembaran Al-Quran. Dikutip surah Taha tuan-tuan. Bagaimana Allah jinakkan hati dia, segarang-garang manusia, sebengis-bengis manusia. Bagaimana dia sebelum masuk Islam, dia penantang hebat kepada Islam. Tapi bila masuk Islam sahaja, subhanallah, dia sebagai penguat kepada Islam. Sayyidina Umar ni, tuan-tuan kalau nak tahu kisah dia, syaitan pun takut dengan dia. Syaitan takut dengan dia. Allahu Akbar.
Jadi seluruh yang dirahmati Allah, bagaimana Quran dia boleh jinakkan, dia boleh lembutkan. Yang itu sebab hari ini kita kena faham Al-Quran. Bukan hanya kita baca, tapi kita cuba faham apa isi dia. Allah cerita banyak kisah tuan-tuan. Daripada Al-Fatihah sampai surah An-Nas, dah ada lanjutan. Macam imam tarawih tuan-tuan. Ni kalau bawa satu malam satu juzuk, tengok juzuk apa, dan kita tengok semak siap-siap. Biar ada penghayatan tuan-tuan. Biar ada subhanallah kesan. Itu sebab setiap ibadah yang Allah datangkan kepada manusia, pada hamba untuk ibadah, kesannya untuk bagi takut, kesannya untuk bagi tunduk. Kita ibadah makin sombong, tak ada nilai ibadah kita tuan-tuan. Kita puasa ni, bagaimana kita berpuasa tuan-tuan, dah masuk hari ke-9 ini. Tadi dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu neraka. Dan menurut ulama, dibelenggu syaitan dan iblis. Apa dia? Allah palingkan kita daripada keinginan nak buat maksiat. Bila puasa ni tuan-tuan, lemah. Syaitan duduk dekat pembuluh darah ni. Bila kita puasa tuan-tuan, dia lemah. Bila dia lemah tuan-tuan, keinginan kita buat dosa tak ada dah. Tapi jangan lupa tuan-tuan, situ masih ada nafsu yang akan mendorong kita melakukan dosa dan kemaksiatan. Ingat tuan-tuan, 11 bulan boleh jadi kita leka. Allah jemput kita kembali kepadanya dalam Ramadan inilah, untuk kita tadabbur Quran, untuk kita tadabbur faham diri kita ni. Aku untuk apa hidup kat dunia ni? Untuk apa aku hidup kat dunia ni? Allah jemput lagi, Allah persilakan, masuklah syurga. Tapi ada yang tak nak, ada yang sombong. Janganlah masuk neraka, tapi masuk juga. Ada matlamat masuk neraka. Allahu Akbar. Tuan-tuan, seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah banyak-banyak. Panjang doa ni tuan-tuan, tapi kita pendekkan. Allahumma sallimni li Ramadan. Allahumma sallimni li Ramadan. Selamatkan aku ya Allah untuk Ramadan, daripada melakukan dosa, daripada melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, cuba tengok beberapa ayat yang kita dapat dalam Jumaat ini tuan-tuan. Sebelum masuk fardu Jumaat, ada 10 ayat tuan-tuan daripada surah Kahfi. Walaupun kita ulang-ulang Quran ni, walaupun sentiasa diulang-ulang tuan-tuan, dia tak lapuk. Bahasa dia sentiasa boleh guna pakai, sentiasa relevan. Zaman 1400 tahun dulu sampai sekarang boleh guna. Tuan-tuan, daripada surah Kahfi ni, maksud dia gua. Gua tuan-tuan berkisar daripada anak-anak muda yang lari daripada pemimpin yang zalim, menyorok dalam gua. Menyorok dalam gua, tertidur. Ingat tuan-tuan, dekat dunia ni tak ada yang kebetulan. Segala-galanya ketentuan. Segala-galanya takdir Allah. Bukan kebetulan kita datang ni, ketentuan. Bukan kebetulan kita jumpa orang ni, ketentuan. Segala-galanya takdir daripada Allah. Allah dah tentukan. Bagaimana mereka tidur, rasa macam sekejap, tapi Allah tidurkan 300 lebih tahun. Tuan-tuan, ada orang hari ni Allah komakan, bertahun-tahun Allah komakan, sakit, tak sedar. Minum, makan, masuk, lalu tiup aja. Bertahun-tahun tak bangkit lagi tuan-tuan. Sahabat saya, subhanallah, segala-galanya Allah takdirkan, Allah yang tentukan. Itu sebab tuan-tuan, apa yang Allah datangkan, jangan kita mengeluh. Jangan kita mengeluh dengan setiap apa ujian yang datang. Ingat tuan-tuan, hikmah Ramadan bukan hanya kita nak merasai orang yang lapar tak makan berhari-hari. Tapi hikmah Ramadan sebenarnya Allah nak tarbiyah diri kita, jiwa kita yang sangat sombong dengan Allah. Betul tak tuan-tuan? Seluruh yang dirahmati Allah, kita rendahkan diri. Ramadan, bulan Allah tarbiyah. Ramadan, Allah nak dengar doa-doa kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hamba ku tanya, kata Allah, waktu bila aku dekat dengan dia. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah jawab waktu hamba ku doa, waktu itulah aku dekat dengan dia. Tuan-tuan, Allah jemput kita untuk doa. Manusia ni, makhluk ni,
Ya, yang namanya manusia kalau minta marah. Tapi yang namanya Khalik, yang namanya Allah, minta banyak mana Allah akan bagi. Ya tuan-tuan, cuba kita tengok dalam solat sunat tarawih kan, doa kamilin. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika muaddin wa li salati hafizin wa li zakati fa'ilin. Itu biasa je tuan-tuan. Yang seronok apa dia? Wa bi hurin ainin mutazawwijin. Kawinkan dengan bidadari. Tak tahu malu tuan-tuan nak kahwin dengan bidadari. Ni amalan kita macam mana? Tuan-tuan. Wa fil jannati dakhilin, masukkan dalam syurga. Wa min labani wa asalin musaffaini syaribin. Berilah minum susu dan madu ya Allah. Minta dengan Allah. Ni tak salah tuan-tuan. Tapi kalau kita renung balik, ya Allah, setimpal tak dengan ibadah ni? Setimpal tak dengan amalan ni? Jadi tuan-tuan, seluruh yang dirahmati Allah, yang di hadapan saya tuan-tuan, ada umur 60, 70, 80. Boleh jadi ni tahun akhir. Saya nampak muda, boleh jadi juga tahun akhir kita Ramadan. Tapi kita hargailah dengan sebaik-baiknya. Baik, ayat yang pertama tuan-tuan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu aywaja. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya. Bila sebut abdihi, abdi hamba, dalam kurungan Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun tak mampu. Nabi pun tak mampu. Tapi Nabi ni Allah pelihara. Allah beri ruang, peluang, dia mudah nak masuk syurga, maksum, terhindar daripada dosa. Yang kita ni juga tuan-tuan, kita bukan Nabi, banyak kekurangan kita. Itu sebab turunnya Al-Quran melalui Nabi dan sampai pada kita tuan-tuan. Apa dia Quran ini? Yang tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok dan terpesong. Quran ini bukan fizikalnya bengkok, tapi petunjuk yang kita baca, yang kita tengok, yang kita pandukan, dia tak terpesong. Allahu Akbar. Bermakna apa dia yang bengkok tuan-tuan? Kita lah kalau tak baca yang bengkok. Kita yang tak baca Quran inilah yang bengkok, yang jauh tersasar. Tuan-tuan, di akhirat nanti akan ada saksi yang paling special daripada Quran. Quran ni jadi saksi yang paling special. Ya Allah, dia ni banyak masa dengan aku ya Allah. Siang malam dengan aku ya Allah. Tuan-tuan, hari ni siang malam dengan handphone. Duk tadabbur WhatsApp, tadabbur Facebook. Allahu Akbar. Ingat tuan-tuan, benda dunia hari ni kita sangka mati, jumut. Tapi dia akan jadi saksi keburukan atau kebaikan. Tuan-tuan, macam tabung lah, kita nampak tabung. Ni tabung kat sini dia bergerak tak? Bergerak. Mana dah bergerak belum? Oh, dah sampai ujung. Dia tolak-tolak je tabung tu. Dia senyum lagi kat tabung. Tabung dia tak harap senyum, dia masuk duit. Tuan-tuan, tabung tu hari ni dia tak bercakap. Hari ni dia seolah-olah mati. Tapi di akhirat, ya Allah, inilah yang jadi bekas duit. Inilah yang jadi bekas kebaikan. Inilah yang jadi bekas tabungan untuk harap redha Engkau ya Allah. Tuan-tuan, kita tak nampak benda ni. Lagi-lagi Ramadan, kita boleh berinfak, kita boleh jamu orang berbuka puasa sampai waktunya. Bukan tengah hari. Ni jamu dia, taja dia. Subhanallah. Nabi, orang yang dermawan lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Kita ni kat dunia tuan-tuan, kita nak pandukan siapa kalau bukan Nabi? Kita nak ikut siapa kalau bukan Nabi? Dia nak ikut artis, nak ikut, subhanallah tuan-tuan, Allah akan bangkitkan dengan siapa yang kita jadikan ikutan. Kita nak bangkit dengan Nabi, hari ni kita follow Nabi. Hari ini kita ikut benar-benar Nabi SAW. Baik tuan-tuan, seluruh yang dirahmati Allah. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua apa dia tuan-tuan? Qayyiman liyudhira ba'san syadidan min ladun wa yubasyiral mu'minin. Minta maaf. Ayat yang kedua apa dia? Qayyiman liyudhira ba'san syadidan min ladun wa yubasyiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Bahkan keadaannya tetap benar, lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran kepada orang-orang yang engkar. Quran ni tuan-tuan, ada yang menjaga. Allah yang utama yang menjaga, dan ada para malaikat yang diutus untuk menjaga. Kita yang baca tuan-tuan, akan didoakan malaikat
Setiap huruf tu ada yang menjaga. Kita sempurnakan sebutan, ada yang mendoakan. Allahu Akbar. Kita faham di situ didoakan oleh para malaikat. Tuan-tuan, ada satu kisah. Kubur orang yang banyak masa dengan Quran, jasad dia tak hancur. Tuan-tuan, kita ni masuk dalam kubur, itu sebab tuan-tuan kita ditanam 7 kaki ke bawah. Sebab apa? Kita ni busuk tuan-tuan, bila jadi bangkai, jadi jenazah busuk. Semalaman tuan-tuan, proses mereput, proses meletup tu 1 malam aja. Berbola mata kita meletup. Sampai perut kita ni meletup, melepaskan gas yang sangat busuk. Bayangkan kalau tak 7 kaki tuan-tuan, ya Allah, busuk. Itu sebab nak cerita tuan-tuan, kita ni tak ada apa yang kita makan, jadi najis. Yang kita duk beria kumpul hari ni kita tinggal. Yang kita bawa apa dia? Amalan. Hari ni kita fikir betul-betul tuan-tuan. Apa ayat yang kedua ni? Allah nak bagi ingat apa dengan turunnya Al-Quran? Peringatan, amaran kepada orang-orang yang ingkar. Orang yang tak nak ikut Allah. Orang yang tak taat perintah Allah. Yang seberat-berat azab. Dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik. Subhanallah. Macam kita puasa hari ni tuan-tuan, seronok dengar kelebihan berpuasa, dengar ganjaran orang yang berpuasa. Man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, harap pada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, digugurkan dosa-dosa yang lalu. Seronok tuan-tuan. Dengar ganjaran ni seronok. Allahu Akbar. Masuklah pintu-pintu syurga, dan ada satu pintu untuk orang yang berpuasa, pintu Ar-Rayyan. Seronok dengar tuan-tuan. Sebab hari ni, dengan imanlah kita boleh percaya, dengan iman kita boleh yakin. Yang tak nampak ni, Allahu Akbar. Kalau nampak tuan-tuan, subhanallah, kita dah berebut dah. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Dan ayat yang ketiga, makithina fihi abada, mereka tinggal tetap dalam balasan yang baik itu selama-lamanya. Tuan-tuan, hidup kita atas dunia ni tak lama. Masa kita sangat-sangat suntuk. Hari ni tuan-tuan, dunia penuh dengan fitnah. Bila mana kita ni disibukkan dengan dunia je. Kena kejar dunia, kena cari, kena kejar, kena bekerja. Kalau tak kerja, kalau malas, habis tak dapat. Ni disibukkan. Allahu Akbar. Ingat tuan-tuan, dunia ni hanya penghubung. Dunia ni adalah alat, bukan matlamat kita. Itu sebab tuan-tuan, Ramadan yang kita rasai ni, kita rebut sebagai untuk tabung kita, bekal kita, yang perjalanannya sangat panjang nanti di akhirat. Lama tuan-tuan dekat akhirat. Kita masuk dalam kubur, kadang orang tanya, Ustaz, berapa lama duduk dalam kubur? Selagi tak kiamat, selagi itulah. Ni kubur, cuba tengok kubur, perhati. Nampak tenang je batu nisan yang terpacak, tapi tak tahu orang yang duduk dalam tu. Bagaimana kisah Nabi berjalan dengan sahabat, nampak seekor anjing. Lalu dekat kubur tu, tiba-tiba lari lintang pukang. Sahabat bertanya, Rasulullah, apa jadi kat anjing tu? Anjing tu mendengar orang dalam kubur tu sedang diazab, sedang diseksa. Allahu Akbar. Allah tak gambarkan, Allah tak dengarkan, tak lihatkan azab kubur pada manusia. Selain daripada manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan Allah dengarkan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah balik. Kita masuk dalam kubur, kubur tu jadi taman syurga atau daripada neraka. Alhamdulillah kalau kubur tu jadi taman syurga, seterusnya juga syurga. Tapi kalau kubur tu jadi lubang daripada lubang api neraka, Allahu Akbar tuan-tuan. Rasa lama je. Tapi kalau jadi syurga rasa sekejap. Macam baru bangun tidur dah Allah bangkitkan, dah kiamat dah. Allahu Akbar. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Ayat yang seterusnya tuan-tuan. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan juga Al-Quran itu memberi amaran kepada orang-orang yang berkata Allah mempunyai anak. Ni orang yang syirik ni. Orang yang tak tahu apa-apa ni. Subhanallah, hari ni kita tengok.
Ada yang berlaku mempermudah-mudahkan Islam liberal. Kalau dulu disebut khawarij, dia mengada-ngadakan sesuatu yang tak diada-adakan. Ikut Quran hanya tertentu je. Tuan-tuan, Islam liberal ni satu gambaran yang sesat. Dia ambil part-part tertentu je. Yang ada untung dengan dia ambil. Islam liberal ni apa tuan-tuan? Antara bawaan dia tidak dikira berzina bila mana suka sama suka. Projek tu suka sama suka, tak dikira berzina. Allah Akbar. Bahaya ni. Tuan-tuan, dah mula dah dekat universiti. Bukan dah mula, dah lama dah mula dah. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Dulu pernah ada orang tanya. Kebetulan dia kata anak murid saya kan, mak ada telefon. Ustaz, boleh ke daripada subuh tu sembahyang jamak je terus sampai isyak? Saya kata mana boleh. Siapa buat? Ni anak saya buat, anak murid ustaz. Alamak, anak murid saya, dia kata. Saya kata dia belajar mana ni universiti ni? Saya tak nak sebutlah tuan-tuan. Allahu Akbar ni. Itu sebab usrah apa yang ada ni kena hati-hati lah. Ni ada fahaman-fahaman yang subhanallah, na'udzubillah min zalik. Saya bawa jemaah tuan-tuan 3 bulan tahun lepas, ujung tahun. Ada satu jemaah, ada satu kumpulan tarikat. Saya hanya sebut umum lah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada mereka. Waktu dekat Kelai tu, sahabat saya minta tolong bawa jemaah ni. Bila sampai Kelai, saya tengok pelik dah. Dia punya ta'asub dengan Tok Guru tu beratur panjang ni nak salam Tok Guru. Laki perempuan salam cium laga pipi tuan-tuan. Saya tanya tu anak dia, bukan ustaz, bukan, anak murid dia. Allahu Akbar. Tu satu tuan-tuan. Bila dah sampai Mekah tuan-tuan, bila dah sampai, kita masuk Palestin dulu. Bila masuk Palestin, lepas tu baru masuk Mekah. Dia punya taksub dengan guru ni. Guru tak mula makan, dia tak mula makan. Guru tak turun sembahyang, dia pun tak turun sembahyang. Sampai macam tu sekali. Bila dah sampai Mekah tuan-tuan, nak cerita apa dia? Dia tak nak ikut Imam Masjidil Haram. Dia buat jemaah sendiri. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Hari ni tuan-tuan, jauh daripada Quran, jauh daripada Nabi SAW, habis dah. Nabi pun tak minta orang taksub dengan dia. Tapi hari ni ada orang yang taksub dengan guru dan sebagainya. Jadi Allah alam tuan-tuan, saya nak tutup sama-sama kita baca doa daripada ayat yang ke-10 tadi. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Mudah-mudahan Allah beri perlindungan pada agama dan pegangan kita, insya-Allah, amin. Rabbana, ikut sama-sama tuan-tuan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ayat yang ke-10 daripada surah Kahfi ni. Ya Allah, rahmati kami. Ya Allah, sayang kami, ya Allah, dan beri petunjuk keselamatan pada agama dan pegangan kami. Mudah-mudahan yang kita pegang, yang kita jadikan pegangan agama kita, agama yang Allah redha, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Sekadar itu aku qali hada, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah himpunan kami pada Jumaat yang barakah ini, ya Allah. Berilah, ya Allah, benar-benar keampunan-Mu pada kami, ya Allah. Ramadan ini Ramadan yang terbaik pada kami, ya Allah. Selamatkan kami dalam Ramadan ini, ya Allah, daripada melakukan dosa dan kemaksiatan, daripada melakukan kemurkaan Kau, ya Allah. Ya Allah, letakkan kami dalam syurga yang terbaik di sisi-Mu, ya Allah. Jauhkan kami daripada neraka-Mu, ya Allah, dan bebaskan benar-benar kami daripada neraka-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sidang jemaah yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, berikut beberapa makluman program masjid. Yang pertama berkenaan dengan program Tazkirah Subuh. Tazkirah Subuh akan diadakan pada 1 April bersamaan hari Sabtu. Guru pengajian bersama Ustaz Haji Amir bin Senin. Dan pada 2 April bersamaan hari Ahad, guru pengajian bersama Ustaz Muhammad Agdi bin Yaakob. Dan pengumuman seterusnya berkenaan dengan program Ihya Ramadan. Sempena program Ihya Ramadan, pihak masjid masih membuka tabung sumbangan ataupun tajaan bagi iftar ataupun majlis berbuka puasa yang masih lagi ada berbaki 2 hari saja untuk tajaan tuan-tuan bagi program berbuka puasa. Manakala bagi program tajaan bersahur ada lagi baki 10 malam akhir. Ya, 10 malam akhir untuk peluang ditawarkan kepada tuan-tuan untuk menaja program bersahur pada 10 malam yang akhir. Seterusnya makluman kepada semua jemaah penduduk kampung Bukit Kapar dengan ingatan penuh kasih sayang dan mohon kemaafan sekiranya ada yang tidak terkena ataupun ada yang terasa. Pihak masjid memohon banyak kemaafan untuk sama-sama kita memberi peringatan sempena bulan Ramadan yang penuh al-mubarak ini. Sama-samalah kita meraihkan Ramadan ini dengan perkara kebaikan yang dapat kita menambahkan amalan dalam bulan Ramadan. Pertamanya iaitu mohon kerjasama seluruh penduduk kampung Bukit Kapar dengan berpesan kepada anak-anak ataupun adik-adik supaya menghormati waktu solat fardu isyak dan selama tempoh solat sunat tarawih dengan tidak bermain mercun. Ya, dengan keadaan mercun, suasana bunyi yang agak mengganggu ketika mana jamaah sedang bersolat sama ada di masjid ataupun di surau-surau berdekatan. Oleh itu, sama-sama untuk kita mengambil perhatian, memberi peringatan kepada anak-anak ataupun adik-adik supaya tidak bermain mercun pada waktu tersebut. Kerjasama semua penduduk, semoga kita mendapat keredaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya juga peringatan dan dengan penuh kasih sayang kepada para jemaah Jumaat supaya dapat mematuhi arahan petugas keselamatan ataupun petugas lalu lintas untuk memudahkan dan memberi keselesaan kepada jemaah lain. Mana-mana kenderaan letaklah pada tempat yang telah ditetapkan dan mohon juga mungkin ada jemaah ataupun musafir yang singgah di masjid supaya mematuhi arahan lalu lintas dan tempat-tempat yang ditetapkan untuk meletak kenderaan. Dan mohon juga pemilik kenderaan PJD 6622 semoga nanti dapat mengalihkan atau keluar dengan segera selepas solat Jumaat untuk memudahkan lalu lintas jamaah lain di kawasan masjid. Itu saja makluman pada hari ini. Maaf, akhirnya hari ini Jumaat 31 Mac bersamaan 9 Ramadan 1444 Hijrah. Tajuk khutbah bertajuk Puasa Meningkatkan Ketakwaan Umat Islam akan disampaikan oleh Tuan Khatib kita iaitu Ustaz Dr. Asraf bin Suarin dan Bilal bertugas oleh saudara Muhammad Nasihin bin Halim. Oleh itu para jemaah sekalian adalah mohon untuk memenuhkan saf-saf di hadapan dan tinggalkanlah ataupun berhentikanlah seketika segala urusan yang tidak termasuk dalam solat Jumaat. Itu saja makluman pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي إنك لا تخلف الميعاد
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin seluruh yang hadir sidang Jumaat yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama renung dalam diri dan kehidupan kita.
bagaimana nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita hidup makin beriman, makin bertakwa pada Allah, atau makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Seluruh yang dirahmati Allah, khutbah hari ini bertajuk puasa meningkatkan ketakwaan umat Islam. Seluruh yang dirahmati Allah, sesungguhnya konsep puasa bukan sekadar untuk menahan diri daripada makan dan minum serta segala perkara yang membatalkannya, tetapi hendaklah juga mengawasi panca indera, mata, telinga dan lisan serta anggota badan daripada melakukan perkara yang boleh membawa dosa dan maksiat. Sebagaimana ingatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, inna siyam laisa minal akal wasyurb faqat innama siyam minal lawi wal rafas fa in sabbaka ahad au jahila alaika fakul inni saim. Puasa itu bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum, tetapi puasa yang sesungguhnya menahan dari perkara yang sia-sia dan keji. Jika seseorang mencaci kamu atau memperbodohkan kamu, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Seluruh yang dirahmati Allah, bulan yang mulia ni, janganlah ada orang Islam yang sengaja tidak berpuasa tanpa keuzuran syar'i, kerana selain satu dosa, puasa yang ditinggalkan juga tidak boleh diganti walaupun seseorang itu berpuasa sepanjang hayat. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesiapa berbuka satu hari pada bulan Ramadan tanpa ada rukhsah, keringanan dan tidak juga kerana sakit, dia tidak akan dapat mengganti puasa yang ditinggalkannya itu sekalipun dia berpuasa seumur hidup. Hadis riwayat At-Tirmizi. Oleh sebab itu seluruh yang dirahmati Allah, kita hayati puasa ini dengan sungguh-sungguh supaya datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahawa puasa itu sebagai pendinding di samping lain-lain kelebihan yang tiada terhingga banyaknya. Seluruh yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam hendaklah mengambil peluang kesempatan beribadah sepanjang bulan Ramadan ini untuk mencapai darjah ketakwaan dengan pelaksanaannya. Bagaimana takwa yang disebut dalam ingatan Allah Subhanahu wa taala di awal tadi, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu menjadi hamba yang bertakwa. Makin tunduk, makin takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bagaimana melaksanakannya, iaitu melalui salat sunat tarawih. Disyariatkan hanya bulan Ramadan, bukan sahaja beroleh pahala tetapi mendapat keberkatan termasuk diampunkan dosa. Sebagaimana ingatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abu Hurairah, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan qiyam salat tarawih dalam bulan Ramadan kerana iman dan ihtisab, dengan keyakinan mengharapkan pahala daripadanya, nescaya diampuni Allah dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perkataan qama dalam hadis ini bermaksud berdiri, maksudnya melakukan salat, termasuk juga lain-lain berbentuk ibadah seperti zikir, membaca Quran, iktikaf dalam masjid dan sebagainya. Menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, bukan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berpesta, dengan kita mengetih ngopi sepanjang malam dan sebagainya yang lara, yang tak ada faedah. Yang kedua, infakkan harta. Bulan Ramadan adalah waktu yang sangat istimewa kepada mereka yang menginfakkan harta. Infak yang wajib melalui zakat fitrah dan yang sunat seperti sedekah dan wakaf. Mengenai kewajipan zakat fitrah, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an katanya,
farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-shaim min al-lawi war-rafas wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa daripada kata-kata dan perbuatan yang keji dan untuk memberi makan golongan miskin. Seluruh yang dirahmati Allah, bersedekah untuk menjamu orang-orang yang berbuka puasa, ganjarannya sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-9, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhil, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Dan pengisian yang seterusnya yang ketiga, membaca Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan dalam bulan Ramadan dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran adalah undang-undang dasar bagi umat Islam. Membacanya satu ibadah, memikir dan mempelajarinya juga adalah ibadah, dan mengikuti ajarannya adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan syafaat, kebaikan, rahmat dan keampunan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, sebagaimana hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, kerana pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat kepada pembacanya. Dan yang seterusnya, yang keempat, banyakkan berdoa. Biar apa pun amalan yang kita buat, seluruh yang dirahmati Allah, namun kita jangan lupa untuk berdoa. Saat ini pun kita kena banyakkan doa, lagi-lagi dalam keadaan kita berpuasa. Sebagaimana ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lis-shaim inda fitrih la da'watan ma turad." Sesungguhnya bagi orang-orang yang berpuasa ketika dia berbuka adalah waktu berdoa yang tidak akan ditolak. Dalam Ramadan, tuan-tuan yang berharga, sebelum subuh, selepas subuh dan sebelum berbuka, antaranya waktu yang sangat-sangat kita kena hargai, jangan kita sia-siakan. Dan menurut Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar satu doa, "Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang mengurniakan keampunan terhadap dosa-dosaku. Engkau Maha Pengampun, maka ampunilah dosa-dosaku. Riwayat Hakim Ibnu Majah At-Tirmizi. Seluruh yang dirahmati Allah, Ramadan ini banyak hikmah sebenarnya. Allah nak tarbiyah kita, Allah nak didik kita. Andai ini Ramadan yang terakhir, tuan-tuan, seluruh yang dirahmati Allah, hargailah dengan sebenar-benarnya. Bagaimana Allah hidangkan juadah kebaikan ibadah pada kita. Bukan kita hanya sibukkan dengan juadah makanan saat kita nak berbuka. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, sebagai mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita hayati ingatan saranan berikut. Yang pertama, kita hendaklah yakin bahawa puasa dalam bulan Ramadan adalah perintah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam. Yang kedua, kita hendaklah mengetahui bahawa ada hukum hakam yang bersangkut paut dengan masalah puasa, supaya puasanya menepati hukum syarak. Yang ketiga, kita hendaklah istiqamah melaksanakan ibadah di sepanjang Ramadan dengan berpuasa pada waktu siang dan mengerjakan ibadah sunat pada waktu malam, supaya kita benar-benar memperoleh keberkatan bulan yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahawasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada
dalam kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Seluruh yang dirahmati Allah, ingatan kembali kesimpulan daripada bicara khutbah pada tengah hari ini. Marilah kita rebut peluang yang Allah berikan selagi ada kehidupan sebelum tiba kematian. Di saat kematian, saat itu tak berguna dah. Kita hanya menunggu apa yang kita lakukan sementara ada dalam kehidupan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi'adka rabbaniyah wa bihifzi biqatika samadaniyah jalalata malikinal mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma audimil auna wal hidayah wa taufiq wa sihhata wa salamata mink liwahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahi wa afiyah bimana karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil amrahuma muslihai lil muwazzafin wa ra'iyati wal bilad wa bali maqasidahuma lit tariqil huda war rasyad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, salah silap kami, dosa ayah ibu kami, dosa ahli keluarga kami, dosa seluruh yang menadah tangan saat ini. Ya Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan Kau ampunkan benar-benar dosa-dosa kami. Dosa-dosa kami digugurkan, kami dilepaskan daripada neraka-Mu ya Allah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'in wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.